A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada hari Ahad 4 Disember 2002 bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan kuliah seperti biasa iaitu kuliah Juzuk Amal Kupasan Kitab Tafsir Ibn Katsir. Dan hari ini insyaAllah beliau akan membawakan tafsir surah Al-Ikhlas. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Majlis juga meraihkan kehadiran guru-guru, mantan guru Semak Kajang, sahabat-sahabat sekalian sama ada yang berada di Malaysia atau di luar negara untuk sama-sama kita dalam kuliah subuh pada pagi ini. Oleh itu marilah sama-sama kita mendengar kuliah tersebut dan dengan ini dijemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Yang Bahagia Datuk Red selaku pemudah cara dan juga moderator pada pagi ini, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang dihormati lagi dikasihi, lagi disegani dan juga kita kasihi para guru, ustaz asatizah kita, para pendidik kita semua yang bersama-sama pada pagi ini. Seterusnya sahabat-sahabat An-Nadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam tafsir Ibn Katsir. Kita pada pagi ini telah sampai ke surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas. Yang mana suratul Ikhlas ni merupakan salah satu daripada surah yang kita kata amat penting lah dalam dalam kehidupan kita, dan memang kita sering kali baca dan tidak lepas daripada bibir kita. Satu surah yang menjadi pilihan yang dipanggil surah-surah surah-surah pendek lah, surah-surah yang dipilih menjadi bacaan-bacaan di dalam sembahyang untuk meringkaskan sembahyang, ataupun walaupun orang kata tak ada modal nak baca surah Al-Ikhlas sahaja, yang setengah-setengah daripada kita sebut benda tu sebagai surat qadam. Surat qadam ni maknanya ada orang kata muqaddam, ada orang kata surat qadam. Surat qadam ni benda-benda yang dibaca pada awal lah, maknanya awal-awal kita punya ni. Baik, boleh nampak ke saya punya skrin tu? Nampak Ustaz? Okay. Alright, sekejap Okay. Sebelum pada kita nak terus membincangkan mengenai saya stop dulu. Kita nak sembang dulu berkenaan dengan nama suratul Ikhlas ni. Sebagaimana biasa, surah ini merupakan surah Makkiyah, iaitu turunnya di Mekah Mukarramah ataupun fasalnya sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Dan ayat dia simple, 4 ayat sahaja. Dan surah ini mengandungi pengisbatan ataupun penegasan dan juga pengukuhan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu esa, dan pengukuhan ketauhidan kepada Allah Taala, dan Allah Taala itu tidak berhajat kepada selain daripada dia, wa ibtal an yakuna lahu ibn, dan membatalkan tanggapan-tanggapan setengah-setengah pandangan-pandangan, sangkaan-sangkaan yang mengatakan Allah itu mempunyai yang sebanding ataupun melahirkan anak, ada anak ataupun diperanakkan dan dilahirkan sebagai Tuhan. Maknanya ada
apa nama tu, satu pihak lain pula yang melahirkan Tuhan, ataupun dia ini melahirkan Isa alaihi salam, sebagaimana sangkaan-sangkaan batil dan sesat daripada orang-orang Nasrani dan sebagainya. Dan apa nama tu, begitu juga golongan musyrikin yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala beserta ataupun bersekali dengan penyembahan-penyembahan berhala. Baik, nama surah ini secara apa nama tu, kita panggil asma' tauqifiyah, iaitu nama yang diberikan ataupun dinobatkan pada surah ini, dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kata nama terbitan daripada perkataan khalasa. Khalasa khulusan wa khalasan. Atau maknanya sesuatu itu dia apa nama tu, telah pun tersaring. Telah pun tersaring dan juga telah pun dimurnikan menjadi sesuatu yang lebih tulen, lebih pure. Itu maksud ikhlas. Dan orang yang mukhlis ni adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Maknanya dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata memahami bahawasanya segala kerja buat dia, segala apa tujuan hidupnya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinamakan juga surah ini surah Qul Huwallahu Ahad, iaitu suratul Ikhlas. Kerana apa? Kerana surah ini mengandungi sifat Allah yang betul-betul murni. Maknanya betul-betul memurnikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dikatakan surah ini merupakan surah yang menggambarkan bahawasanya ketauhidan itu perlu tulus dan ikhlas kepada Allah. Dan disebut juga kalimatul ikhlas, perkataan ataupun kalimah ikhlas itu adalah kalimatul tauhid. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nafyu, mula-mula tu part kita menafikan penyembahan selain daripada Allah. Illallah, kecuali Allah, itu merupakan part yang kedua, iaitu part kita mengisbatkan ketauhidan dan juga penyembahan hanya sahaja kepada Allah. Okey, ini nama dia yang pertama. Okey. Yang kedua, nama yang kedua disebut Qul Huwallahu Ahad. Berdasarkan hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad faka'annama qara'a sulusal Quran." Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, dia seumpama membaca sepertiga Al-Quran. Maka hadis ini merupakan hadis yang bersifat hadis fadail, hadis yang memberikan maksud dan fadilat apa nama tu, suratul Ikhlas ini. Apabila dibaca, dia menyamai sepertiga Al-Quran. Dan begitu juga hadis daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Ayajizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin sulusul Quran." Apakah seseorang daripada kamu terlalu lemah untuk membaca pada setiap malam ataupun pada malam harinya sepertiga daripada Al-Quran? Qalu, sahabat bertanya, macam mana sepertiga Al-Quran tu, wahai Rasulullah? Nabi pun jawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad ni menyamai sepertiga Al-Quran. Dan begitu juga apa nama tu, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW sabda, anna Rasulullah SAW qara'a fi raka'atil fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi membaca pada solat sunat subuh. Sebelum solat subuh tu, kita ada solat sunat fajar tu. Nabi membaca pada rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sebagaimana kita bincang dulu, ini adalah pattern ataupun standard format yang apabila kita beramal dengan solat-solat sunat, ini standard format dia. Standard format yang Nabi ajar kepada kita, rakaat pertama Qul ya al-kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Okey. Apa nama tu? Datang lagi fadilatnya dalam satu hadis yang lain nak menunjukkan surah itu, tetapi datang bersama-sama dengan data itu adalah fadilat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra', seorang lelaki mendengar seorang lelaki lain membaca Qul huwallahu ahad,
dan dia sering kali ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika wa ka'anna ar-rajul yataqalluha. Faqala Rasulullah SAW, "Walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu sulusal Quran." Datang yang lelaki kedua tu, dia pergi bagi tahulah dekat Nabi, dia ni baca surah Ikhlas dia ulang-ulang. Itu je dia tahu. Maksudnya dia nak memperlekehkan orang yang membaca suratul Ikhlas tu. Lalu Nabi SAW kata, "Tidakkah kamu tahu, demi jiwaku yang berada di tangannya, yakni di tangan Allah, sesungguhnya surah itu menyamai sepertiga Al-Quran." Dan begitu juga cerita-cerita betapa sahabat, ada seorang sahabat yang mana dalam solatnya, setiap kali solat dia, walaupun dia baca surah lain, ujung tu dia akan baca juga qul huwallahu ahad. Orang tanya dia kenapa dia buat macam tu. Nabi tanya dia kenapa dia buat macam tu. Dia kata kerana kecintaanku kepada surah tersebut. Aku suka surah sebab aku cinta surah tu. Lalu Nabi kata Allah cinta kamu kerana kamu cinta surah yang begitu besar, yang menceritakan tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nama dia berdasarkan ijtihad, dinamakan suratul asas, surah al-asas, dan juga suratul tauhid. Ini nama-nama dia lah. Juga disebut sebagai suratul samad, asas tauhid, surah as-samad. Dan itulah yang dinobatkan untuk nama-nama surah ini. Ada 4 nama ya. Tadi kita dah sebut surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, suratul asas, suratul as-samad. Itu ataupun suratul tauhid satu lagi. Baik, fadilat dia kita dah sebut dah tadi, antaranya dia menyamai sepertiga Al-Quran. Dan fadilatnya yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, dia tanya kepada seorang lelaki, kamu tak kahwin lagi kah? Dia katalah, wallahi ya Rasulullah, aku tak kahwin lagi. Demi Allah, aku tak ada sesuatu pun yang aku mampu untuk bernikah dengannya, yakni aku tak ada mahar. Lalu Nabi kata dekat dia, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad, bukankah bersamamu qul huwallahu ahad itu? Kamu dah hafal, kamu dah hayati ayat itu, kamu dah tekuni, kamu dah portray keimanan itu. Bala, dia kata, bahkan qala sulusul Quran, sampailah akhir hadis. Maknanya Nabi kata boleh berkahwin dengan benda tu. Kalau ramai pak mentua terima menantu dengan surah Al-Ikhlas ni, memang padulah sahabat-sahabat memang seronoklah juga kita. Sebab apa? Sebab pak mentua mudah nak bagi kita tak payah nak mahar-mahal. Surah Al-Ikhlas saja. Saya rasa Tok Red dulu yang pergi ke depan ya. Yang lain-lain ni kita mengharap sajalah. Okey. Saya teruskan dengan dia punya kita punya perbincangan kita dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama sekali, bila kita sebut qul huwallahu ahad, perkataan ni, ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Baru ni timbul polemik ataupun timbul sedikit perbincangan dan perdebatan. Ada yang kata huwa itu bermaksud Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita melihat dari struktur bahasa, dari struktur ayat-ayat yang lain yang dimulakan dengan qul ini, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada Nabi Muhammad. Lepas tu takkanlah Allah nak ceritakan bila Allah khitab kepada Nabi, perkataan benda yang diceritakan selepas tu adalah kalau disebut dhamir ataupun ada rujukan orang ketiga ataupun pihak ketiga tu adalah Rasulullah. Mustahil jadi dalam ayat ini dia ada beberapa part. Part yang pertama qul, arahan Allah Taala. Banyak ayat yang Allah Taala mula dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul la ajidu ala, banyak ayat yang maknanya nak suruh Nabi Muhammad tu qul, katakanlah. Apa maksud kata olehmu wahai Muhammad, ajarkan wahai Muhammad, buat ceramah,
bagi tahu, jelaskan. Ini semua maksud qul tu. Jelaskan, bagi tahu, ajar manusia, dakwah manusia. Baik. Kemudian datang pula perkataan huwa. Dia nak istiknaf ataupun dia nak start dengan satu cerita baru. Katakanlah apa yang nak dikatakan? Huwallahu ahad. Iaitu dialah Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, huwa ni dhamirul sya'ni ataupun dia panggil al-hal wasya'n. Dhamirul hali wasya'n. Iaitu satu kata ganti nama yang merujuk kepada hal dan keadaan, sesuatu hal dan keadaan. Sebab antara lainnya orang bertanya tentang ciri-ciri ketuhanan. Apakah sifatkan Tuhan? Pernah orang datang tanya Nabi, sif lana rabb, sifatkan Tuhan. So Nabi sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawasanya Allah itu esa, satu, tunggal. Yakni dialah Tuhan yang satu, yang esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya. Tak ada lawan, tak ada yang serupa. Dan tiada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana Allah Maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Okey. Ini kita faham bahawasanya the oneness of Allah Subhanahu wa taala. Itu ahad. Nanti kita bincangkan bab oneness ni. Dan konotasi ikhlas. Bila kita sebut ikhlas, bila kita sebut ikhlas, ikhlas ni contoh macam kita tapis air supaya kita dapat sesuatu yang bersih. Air kotor kita tapis. Benda-benda yang contoh air sungai, kita tahan supaya sampah sarap dalam sungai tu tak mengalir pergi ke tempat lain. Maknanya yang mengalir selepas itu adalah yang bersih. Ini nak maksudkan keikhlasan tu, kebersihan. Allah mengajar kita sifat ikhlas dalam amalan dan kepatuhan. Jangan ada sampah sarap dunia, sampah sarap riak, ujub, dengki, dendam, hasad, sombong. Ini semua sampah sarap yang kita tak nak dalam hati kita. Yang mana kita nak ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kerja kita, terutama sekali ibadah kita kepada Allah. Maksudnya apa yang kita buat tu, kita nak please Allah Subhanahu wa taala. Kita tak fikir tentang makhluk. Tak fikir. Kalau orang tanya tentang ikhlas, kalau cari wording ikhlas dalam surah ni memang tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab kita hanya jumpa wording Allah aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kita cerita tu tentang Allah aja. So kita faham bahawasanya tak ada lain melainkan hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Sebab tu nama surah ni dia agak unik. Apabila dia membicarakan tentang hanya saja nak cerita tu pasal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ikhlas. Saya ingat pernah tanya dekat Ustaz Ismail cikgu, waktu tingkatan berapa atas saya tak ingat. Saya tanya kat dia, macam mana nak ikhlas? Ustaz Ismail masa tu barangkali dia nak tegahkan. Ikhlas tu, ikhlas lah. Saya mula-mula tak faham. Macam bela juga masa tu. Lama-lama saya fikir, lama-lama bila belajar, bila tengok, baru kita tahu. Dia tu adalah satu wording yang sangat kuat yang kadang-kadang kita tak mampu nak terjemahkan kepada wording-wording yang lain. Sebab dia salah satu benda yang memang sangat-sangat unik. Orang yang ada keikhlasan pada hati ni, dia sangat unik. So keesaan ni apa maksudnya? Allahu ahad. Sebab tu dia tak cakap, kalau kita tahu dalam bahasa Arab kan, satu apa? Wahid kan? Dua, isnani. Salah satu, tiga. Arba'atun, empat. Kalau kita sebut qul huwallah, kalau Allah kata qul huwallahu wahid, katakanlah Allah itu wahid, satu. Kalau wahid, dia mesti ada selepas wahid isnani. Okey. So tu dia punya trik dia. Kerana itu Allah Taala sebut ahad. Ahad ni unik. Dia tak ada yang sama dengan dia. Dan ayat-ayat yang selepasnya menjelaskan keahadan itu, ketauhidan itu. So mission statement kita adalah untuk kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ajak, kita dakwah, kita nak bagi tahu, kita nak fahamkan manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita faham. Maksudnya itu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak faham benda ni macam nilah. Kalau orang tu ada satu benda yang special,
hari ni kita bicarakan tentang soal NFT lah. NFT kan, non-fungible token. Orang beli NFT ni, dia beli tu, dia hanya pemilik tunggal kepada certain NFT. Maksudnya kalau dia beli satu-satu NFT tu, benda tu, design tu hanya untuk dia dan tak boleh diduplicate oleh orang lain. Orang lain duplicate pun tak dapat benda yang serupa. Jadi kalau dekat dunia ni pun macam tu, apatah lagi yang menjadikan segala alam ini daripada tiada kepada ada, Tuhan yang tunggal, yang esa, yang tidak ada setara dan sebanding dengan dia. Kalau benda kat dunia tu, kalau ada keunikan dekat dunia yang kita boleh faham, orang suka beli beg, kalau orang perempuan dia suka beli beg tangan ke apa-apa ke yang kalau yang ada duit tu dia akan beli jenama-jenama dan juga design yang unik. Selalunya kalau yalah orang perempuan kan, ni tak ada ni kedai lain, kedai ni jual baju ni je, design ni je, satu ni je. Kalau benda tu kita boleh adhere dekat dunia, benda-benda dekat dunia, apatah lagi keesaan Allah SWT tu sepatutnya lebih senang untuk kita faham dan kita menakul. Baik. Yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samadiyah ni maksud dia, Tuhan tak berhajat kepada benda lain. Semua benda, semua tu adalah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Semua benda adalah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beberapa pandangan daripada ulama-ulama apa maksud As-Samad ni, iaitu Allah bergantung kepadanya semua makhluk dalam keperluan dan sarana mereka. Semua benda makhluk ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Maha sempurna dalam perilakunya, Maha mulia, Maha sempurna dalam kemuliaannya, Maha besar dan Maha sempurna dalam kebesarannya, Maha penyantun yang maha sempurna dalam penyantunannya, Maha mengetahui yang sempurna pengetahuannya, Maha bijaksana yang maha sempurna kebijaksanaannya. Ni nak sebutkan orang kata apa, holistiknya. Maknanya kesempurnaan Allah ni holistik. Tunggalnya Allah ni holistik. Sebab ahadun tu tadi yang kita kata Allah Esa tu, keesaan Allah diperkukuhkan dengan sifat As-Samadiyah dia tu. Sifat As-Samad. As-Samad ni salah satu daripada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ada berapa? Ada 99. Nak menunjukkan semua sifat-sifat itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat-sifat itu tidak sama langsung dengan makhluknya. Semua makhluk, walaupun mungkin makhluk ada sifat kasih sayang, tapi kasih sayang tu datang daripada siapa? Mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Allah yang mengurniakan kasih sayang. Allah yang memasukkan kasih sayang tu dalam hati kita. Tak ada, manusia ni tak ada buat apa kecuali memang semuanya datang dan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ni nak cerita tentang kesempurnaan Allah Taala tu holistik. Kalau dia buat sesuatu af'al, perbuatan-perbuatan Allah, sempurna perbuatan Allah. Mulia Allah tu, sempurna mulia dia. Maha besar Allah, sempurna kebesarannya. Pengetahuan Allah, sempurna pengetahuan Allah. Bijaksana Allah, sempurna. Bila disebut kesempurnaan, dialah Allah yang berhak memiliki sifat ini. Tidak ada yang layak memiliki itu selain daripada Allah, dan tidak ada yang menyamainya, dan tidak ada yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha Menang. Ini maksud yang disebutkan juga oleh Ibn Abbas, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talha. Al-Hasan dan Qatadah kata yang kekal sesudah makhluknya. Maksudnya lepas makhluk binasa, Allah Ta'ala As-Samad. Samad ni maksudnya kekal dan berdiri tunggal, berdiri teguh sendiri. Ar-Rabi' bin Anas kata dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maknanya As-Samad ni juga, selain daripada maksud dia tu, dia menjelaskan, dia menafsirkan ayat yang seterusnya. Al-Quran menafsirkan Al-Quran, iaitu As-Samad. Apa maksud As-Samad? Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang seterusnya itu menafsirkan apa maksud As-Samad. Jadi kebergantungan manusia ni tak adalah benda yang kita kata mampu untuk menangani keperluan manusia tu, melainkan dia tu perlukan Allah. Semua makhluk ni perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita, ada yang mengatakan As-Samad ni apa dia? As-Samad ni adalah serba ada, serba cukup.
apa nama tu, serba apa nama tu, serba sempurna. Serba sempurna. Ada satu cerita lah, apa, nak menunjukkan kadang-kadang ada manusia ni kata aku ada semua benda lah. Aku ada lah semua benda. Tak tahulah betul tak cerita ni. Ada perbalahan antara seorang tuan rumah yang kaya dengan kuli yang kerja dekat rumah tu. Lalu tuan rumah tu kata, apa nama, berlaku perbalahan, debat ni duk klaim dua orang ni, bos dengan pekerja dia ni, bos dengan kuli dia. Lalu tuan rumah tu kata, bukankah aku ni kaya, kamu ni kerja dengan aku ni ada semua, serba-serbi aku ada, kamu ni nak balah dengan aku, kamu satu apa pun tak ada. Kuli kata, ada satu benda yang tuan tak ada. Tuan memang ada banyak benda, tapi tuan tak ada satu benda. Dia kata, apa ya? Apa dia aku tak ada? Apa dia? Kuli ni dia kerja dekat rumah orang tu. Lalu dia tahulah, dia cakap, tuan, dalam banyak-banyak benda, tuan tak ada apa? Tuan tak ada terompah kayu. Dia kata, apa? Jawab kuli tu, terompah kayu. Saya ada terompah kayu. Tuan tak ada terompah kayu. Maknanya akhirnya orang kaya tu pun senyap lah. Betul lah. Dia apa, hujah dia tadi, maksudnya dia kata dia ada semua benda. Tapi sebenarnya manusia kalau dia kata dia ada semua benda tu, maknanya dia memang tak ada. Tak ada. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang ada semuanya. Kalau kita tengok raja mana, raja, orang cerita pasal kekayaan Raja Brunei, orang cerita pasal kekayaan Raja Saudi, orang cerita pasal kekayaan Raja apa nama tu, Dubai, orang cerita pasal kekayaan Qatar. Sekarang ni World Cup Qatar kan, orang cerita pasal apa nama, Khalifah Tamim Khalifah, apa nama tu, orang cerita pasal kekayaan mereka. Semua itu tak ada apa-apa kecuali hanya saja milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak memiliki segala-galanya. Tak ada orang memiliki segala-galanya. Okey, itu adalah macam mana kaya pun kita, macam mana banyak pun kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Kita bukan serba ada. As-Samad ni maksudnya Tuhan yang serba ada. Ada belaka dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini nak menunjukkan tunggalnya Allah. Kalau kita belajar sifat 20 tu, Allah wujud qidam. Qidam ni maksudnya kekal, sedia ada. Baqa tu kekal. Qidam tu sedia ada. Maknanya sedia ada. Macam mana nak fikir sedia ada? Tak payah fikir. Sebab apa? Sebab memang tak terjangkau pemikiran kita. Tak sampai pun. Kapasiti otak kita tak boleh fikir. Macam mana Tuhan tu ada, siap-siap dah. Jadi mudah aja sebenarnya. Tauhid ni jangan, ya, dia sesuatu perkara yang sangat deep, sangat dalam, sangat tinggi. Tetapi apabila manusia ni mudah je, manusia ni tengok tak mampu, dia bila dia tengok segala makhluk Allah, maknanya keesaan Allah itu, kita tahulah tak mampu manusia nak buat yang sebanding dengan setara dengan tu. Boleh tak manusia cipta satu daun dengan 3D printer ke? Satu daun, dia kalau kita tengok daun, tengok ambil satu contohlah daun saja. Kita tengok pokok ni, daun dia lain rupa. Pokok ni daun dia lain rupa. Pokok ni dia punya akar daun dia, urat daun dia lain pula. Pokok ni macam ni. Daun dalam satu jalur, dalam satu jalan tu ada 3-4 pokok. 3-4 pokok tu walaupun berkongsi tanah yang sama, tetapi ada rupa bentuk daun yang berbeza. Itu baru daun. Belum benda lain lagi. Maknanya nak menunjukkan siapakah pencipta kepada semua benda ni, sudah tentu sesuatu yang sangat hebat. So bila benda tu hebat, tak payah kita nak fikirlah macam mana dia tak peranak, siapa lahir dulu, telur ke ayam ke. Itu soalan-soalan yang tak apa-apa tahan dulu kan. Telur ke ayam, kok suka Tuhan boleh jadikan telur dulu, Tuhan boleh jadikan ayam terus. Kalau manusia, mana ada Adam lahir, bentuk Adam, ada mak? Tak ada. Allah bentuk Adam tu terus. So kalau Allah nak bentuk ayam tu terus, boleh tak boleh? Boleh. Buat penat je tanya soalan, boleh tak? Dan janganlah tanya soalan-soalan yang kalau Allah tu berkuasa, boleh tak dia cipta satu benda, batu yang lebih besar daripada dia dan dia tak boleh angkat? Ya Allah, kan? Tolonglah janganlah mencemarkan pemikiran dan
ketauhidan kita dengan soalan-soalan yang kita tak membawa kita kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak bawa kepada kefahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa ayat ini, kenapa sifat ini disebutkan? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani wa abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ini cantik kita panggil susunan ayat-ayat dalam surah Maryam ni, nak bagi tahu kata Tuhan ni nak membantah idealisme orang yang kata Tuhan ni ada anak. Mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu ada anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang idda, mungkar. Hampir-hampir lagi langit ini pecah kerana ucapan kamu itu. Dan bumi ini terbelah, gunung ganang juga akan runtuh kerana mereka mendakwa Allah itu mempunyai anak. Wama yang bagilir rahman, tidak sesuai, tidak patut, tidak layak bagi Tuhan mengambil ataupun ada anak. Yattakhidha walada. Yattakhidha. Kalau kita, kenapa cerita dia mengambil? Maksudnya kalau dia nak own anak pun tak layak. Bukanlah tak layak tu maksudnya kehinaan. Itu adalah satu benda yang memang mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka kata Isa tu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu golongan-golongan tu. Uzair pula sebahagian daripada mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Okay. So tidak ada seorang pun langit dan bumi kecuali akan datang kepada Tuhan mereka dalam keadaan mereka itu sebagai hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka wa kulluhum, dan setiap manusia itu, setiap unit manusia itu akan datang bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat dalam keadaan bersendirian. Okey, ini adalah satu kenyataan yang mana didakwahkan oleh sekalian para nabi dan para rasul. Dalam ayat yang lain orang berhujah membantah Nabi Ibrahim. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Bila Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum musyrik ataupun berhujah dengan Raja Namrud. Namrud kata dia tu Tuhan. Aku boleh matikan, aku boleh hidupkan orang. Nabi Ibrahim kata Tuhan aku pun Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Namrud kata mari sini, seorang aku bunuh. Tak, tengok, aku yang seorang aku biar hidup, yang seorang aku bunuh. Tu aku hidup, aku mati. Itu logik manusia, logik manusia yang tak sampai kepada bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan. Dan satu lagi hujah qati'ah ataupun hujah yang kita panggil pemotong. Nabi Ibrahim kata Tuhan aku adalah Tuhan yang boleh menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari daripada barat. Itu Namrud kata tak boleh buat lah. Maknanya raja ni Ibrahim ni bila dia berhadapan dengan raja tu, Raja Namrud, dan bukan semua benda yang dibuat oleh raja ni betul. Sebab tu kena ni tak adalah kita nak kaitkan dengan mana-mana, tapi premis raja itu bukanlah kita kata kita bawa cerita tu sebab apa? Sebab kadang-kadang ada hujah dia, walaupun dia raja, walaupun dia siapa, walaupun dia orang besar, kita kalau dia salah, tetap kita kena betulkan kesalahan tu. Apatah lagi kalau salah dalam memahami akidah, salah dalam aspek-aspek ketuhanan. Jadi cerita tu menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai anak, tidak diperanakkan. Maksudnya itu satu benda yang kalau dia diperanakkan sudah tentu ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesiapa pun yang setara, sebanding, serupa, sama, namakan apa saja yang duduk sekali, yang sama dengan Allah Taala, tak ada.
Tuhan hanya esanya yang esa. Maknanya semua ayat dalam surah ini menafsirkan keesaan dan tunggal Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala kata Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak dan tidak mempunyai isteri? Ada orang kata Allah Taala tu ada isteri. Jadi tak boleh. So apa nama tu, kita tak boleh kata begitu sebab Allah Taala itu esa dan tunggal. Dan dia tidak walam anna yakulahu waladun walam takulahu sahibah. Sahibah tu isterilah. Wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala itu mencipta semua benda. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Mana mungkin Allah Ta'ala itu mempunyai satu tandingan dan bandingan di kalangan makhluk apa nama tu yang sama dengan Allah. Maha suci Allah daripada segala-galanya. Sebab itu Allah ni bersifat apa? Ar-Razzaq, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Matin. Allah Ta'ala letak tu semua nama-nama tu adalah sifat-sifatnya yang tidak ada, tidak serupa dengan manusia. Kalau Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Kalau kita tengok, okey, kita ni kerja setiap bulan kita dapat gaji. Siapa bagi gaji kat kita? Majikan kita. Majikankah pemberi rezeki? Tak, majikan tu dia wasilah sampai rezeki tu dekat kita. Sebab the ultimatum rezeki tu Allah Ta'ala. So rezekinya Allah Ta'ala. Ada orang sebut selalu makan tertumpah, oh tak ada rezeki. Maksudnya itu bukanlah yang ditakdirkan, walaupun dah ada dekat tangan kita, walaupun dah ada kat mulut kita. Makan belum tentu boleh telan, tiba-tiba stroke, esophagus tak berfungsi contohnya, habis tak boleh telan juga. Maknanya semua tu, rezeki tu, bila kita faham konsep, kita tahu, kita faham, kita sedar bahawasanya Allah Ta'ala ni memang Tuhan yang maha perkasa, yang hebat, yang memang selayaknya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, dan semua sifatnya itu sama sekali tidak sama dengan manusia, walaupun kita memahaminya dalam konotasi kemanusiaan, konotasi kemakhlukan. Kita faham dia dengan benda-benda yang sama dengan makhluk, tapi tak. Benda yang ada pada Tuhan itu adalah di ultimatum yang tidak ada pada mana-mana manusia. Pernah, seingat saya dalam satu asar atau dalam satu cerita, Nabi Sulaiman pernah nak test, nak cuba, nak bagi makan kepada semua binatang. Dia minta izin nak tahu macam mana Allah Ta'ala ni bagi rezeki. Jadi bila datang binatang ni sini, datang monyet datang ni, ada monyet ni, Nabi tanya, kamu bukan makan pisang ke? Satu pisang cukup? Tak. Kami makan pisang jenis ni, yang monyet ni makan pisang jenis lain pula. Oh macam tu. Jadi faham pada kita setiap satu tu Allah Ta'ala sudah takdirkan, sudah bila sebut Ar-Razzaq, rezeki, macam mana rezeki tu sampai ke mulut setiap makhluk. Kita pening. Burung ni, kalau tengok kenapa Nabi SAW letak tawakal tu kepada burung, sebab burung ni keluar daripada sarang dia mana ada, tak ada pun macam kita tahu kita nak pergi pejabat, nak pergi kerja, kita tahu. Burung ni GPS dia mencari makanan yang berada di mana-mana sahaja. Maknanya ada tempat-tempat tu yang dah Allah Ta'ala tentukan untuk dia. Tahu dia nak cari di mana. Kemudian yaghdu khimasan wa taruhu bitana. Allah kata dia keluar kosong perut, balik penuh. Maknanya dengan penuh, dengan kaedah dia, kalau ibu burung tu pula macam mana disimpan makanan, rezeki tu sampai kepada anak-anak dia yang tak boleh terbang lagi. Basically, kalau kita ambil satu sifat Allah Ta'ala, lepas tu kita renung Asma'ul Husna tu pun, cukup dah untuk kita rasa Allah Ta'ala tu maha hebat. Cukup dah. Ambil satu nama, renung semua benda lain. Allah siapa? Ar-Rahman. Macam mana kasih sayang Allah? Allah sayang. Allah kasih sayang. Orang buat jahat pun Allah sayang, bagi lagi hidup. Macam mana? Tak boleh fikir. Hebatnya Allah. Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Ta'ala ni untuk dekat ni, sifat Rahim ni pula, rahmat ni dekat akhirat. Orang Islam je dapat. Al-Malik, kekuasaan. Al-Quddus, kesucian. As-Salam, kesejahteraan, keselamatan. Macam mana? Allah bagi selamat, Allah bagi ni.
anak dalam perut ni, saya pernah dengar satu dokumentari, anak dalam perut tu kalau mak tu tak boleh makan, ni nak kata Ar-Razzaq juga, Ar-Razzaq, lepas tu Allah itu menyelamatkan apa anak dalam perut tu. Kalau mak tu tak boleh makan, makan-makan muntah sebagainya, teruk dia punya mabuk mengandung tu, anak tu akan ambil zat dia daripada darah mak tu. Daripada darah mak tu. Dan dia akan hisap jari dia, waktu dalam perut ibu pun dia boleh hisap jari dia, daripada jari tu juga ada zat yang boleh dia makan ataupun dia boleh nikmati untuk dia teruskan kehidupan dia sendiri. Hebatnya, sampai begitu detail Allah Ta'ala boleh buat. Inilah yang kalau kita kata, kalau benar-benar kita merenung keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merenung tentang setiap satu, bahawasanya tidak ada ruang untuk kita melakukan sesuatu yang maknanya tak mungkinlah manusia itu tak mampu nak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk yang sebenar-benar penyembahan. Okay. Wallahu ta'ala alam, sekadar itu yang boleh saya share ataupun saya kongsikan dengan sahabat-sahabat. Jadi moga-moga ada kebaikan daripada perbincangan kita ini, dan insyaAllah lah saya buka lah jika ada persoalan. Kalau tak ada persoalan lagi bagus. Allah ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Husni. Tadi minta guru-guru, hadirin, sahabat sekalian, jika ada soalan boleh bertanyakan kepada Ustaz Husni, silakan. Cikgu Hashimah seperti biasa, orang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada penjelasan Ustaz tadi, saya dapati bahawa surah Al-Ikhlas ni satu-satunya surah yang menjelaskan tentang sifat Allah yang yang begitu sempurna secara direct, Ustaz kan? Betul-betul, secara direct. Jadi cuma dalam fikiran saya lah, bagaimana mungkin berdasarkan pengalaman Ustaz lah kan, bagaimana kita nak bagaimana kita nak meyakinkan, nak menjelaskan tentang kesempurnaan Allah tadi, ketauhidan dia kepada seseorang yang kita baru nak berjinak-jinak dalam Islam ke, ataupun pada yang kecil-kecil, ya, macam saya ni sebagai orang tua lah kan, ya. Macam mana sebab bila kita nak menjelaskan sesuatu perkara itu berkaitan dengan ketauhidan Allah, kesempurnaannya, kehebatan, kekuasaannya dan sebagainya. Jadi segala-galanya di situ. Segala-galanya di situ. Jadi pengalaman Ustaz lah, ataupun yalah, memang kita suruh tengok tentang kejadian Allah, kejadian alam, apa juga kan, apa yang berlaku. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pandangan untuk kita lah berkongsi tentang bagaimana nak meyakinkan pada diri saya sendiri dan juga pada seseorang. Ya, pertama pada diri sendiri lah Ustaz kan, ya. Betul. Sebab tu saya setuju cikgu, bila dalam dunia ni hari ni orang selalu cakap kita akan terganggu dengan kekufuran. Bila orang kata contohlah jika ni saya buat sekadar contoh, sahabat-sahabat jangan kata saya berpolitik ataupun nak menunjukkan kepada parti-parti pula dalam grup ni. Saya tak berniat untuk itu. Cuma saya nak bagikan satu hakikat kepada kita supaya kita sedar. Kalau kita asyik duk cakap, kalau jadi macam ni, apa akan jadi kepada anak didik kita? Okay. Kalau biarkan macam ni, apa akan jadi pada akidah kita? Kalau kita sendiri ragu-ragu tentang akidah kita, itu maksudnya kita ni belum kukuh Islam kita. Islam kita belum cukup kuat. Sebab kita kata Islam kita akan terjejas. Islam anak-anak kita, agama anak-anak kita akan terjejas. Maksudnya bila kita cakap benda tu, kita merisaukan tu satu hal. Tetapi bila it's okay to worry,
Tapi apabila kita sendiri tidak betul-betul berusaha buat benda tu, lepas tu kita cakap pula kita suka menyalahkan orang lain, pihak ketiga, kerana kelemahan kita. Macam tak betul je tu kan. Macam tak kena je. Sepatutnya when we talk about akidah, when we talk about Islam, when we talk about bila kita bercakap tentang ketuhanan, bila kita bercakap tentang penyembahan kepada Allah Ta'ala, akidah ni apa? Simpulan. Dia panggil simpulan yang memang takkan, orang tak boleh nak break, tak boleh nak pecahkan simpulan tu. Jadi kalau kita kata nanti agama kita boleh tercemar, maksudnya simpulan kita tu belum betul-betul kukuh lah. Kita sendiri tu pun belum betul-betul kukuh lah. Keluarga kita sendiri tu pun belum betul-betul kukuh lah. Jadi apa yang kita kena buat? So kita jangan duk salahkan pihak lain, kita jangan duk sibuk tentang risaukan tentang pihak lain. Yang lebih patut kita risaukan, sebagaimana Nabi Allah Yaqub risaukan anak-anak dia. Nabi Allah Yaqub kan kita tahu cerita Nabi Allah Yaqub, Yusuf dah habis semua. Bila Nabi Yaqub nak mati, Nabi Yaqub kata, ma ta'buduna min ba'di. Ya anak-anak aku, lepas aku mati esok ni, kamu ni nak sembah siapa? Okey, kerisauan Nabi Yaqub adalah kepada akidah anak-anaknya, bukan kerisauan Nabi Yaqub kepada berhala. Nabi Yaqub tak risau dekat orang kafir. Tak. Sebab kalau kita duk risau kat orang kafir ni, risau orang kafir, kita macam mana nak cakap, kita duk risau kepada, okey macam ni lah, ni saya sendiri cakap sebagai pesakit kecil manis, bagi tahulah kepada semua, ni apa nama, declare pagi ni, senang cerita. Okay, kita sakit kecil manis, kat kedai tu semua ada kan jual air manis kan. Orang kecil manis ni paling tempted lah dengan air manis tu kan. Dia tengok tu dia macam okay. Tapi kita nak salahkan pekedai tu ke? Yang korang jual air manis ni kenapa? Yang korang jual air manis ni, kau tahu tak aku kecil manis? Mana dia nak tahu? Kan? Siapa yang nak jaga tu? Kita lah. Pasal apa pula kita nak marah tuan kedai tu? Sama lah juga dalam urusan yang berkaitan dengan akidah. Nak marah kat orang kafir pasal apa? Dia dah memang kafir. So memang dia akan buat benda-benda yang menyebabkan orang tu jauh pada agama. So apa tindakan kita? Tindakan kita adalah kita kukuhkan agama kita. So bila cikgu tanya pasal pengalaman, so, tak adalah banyak sangat pengalaman cikgu. Tapi yang pentingnya kita kena sentiasa. Contohnya dalam keluarga lah. Kita mulakan dalam keluarga. Kita sembang-sembang pasal contoh macam saya sebut tadi. Ada 99 nama Allah kan. Satu hari kita sembang, jom kita sembang sikit pasal, kita ajak anak-anak, kita ajak family sembang, ataupun apa-apa saja event yang berlaku kita kaitkan. So kita dah ada knowledge about Asmaul Husna, kita ada knowledge, kita tahu. So apa benda yang berlaku tengok tu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berlaku. Contoh kita nak kaitkan dengan takdir lah kan. Kita pun tadi nak keluar rumah, tapi ada benda yang menghalang kita keluar. Tiba-tiba dekat tengah jalan kita jumpa dengan satu kemalangan. Dan jalan tu kita lalu juga. Kita boleh sembang dengan anak-anak kita dengan keluar, subhanallah, ya Allah, Allah selamatkan kita daripada kena kemalangan ni. Kalau kita keluar awal sikit tadi, walaupun abah tadi, contohnya abah lah suka marah kan, kamu lambat. Abah tadi marah kamu lambat. Tapi sebenarnya lambat kita tadi tu ada hikmah dia. Hikmah dia kalau kita awal sikit, mungkin kita lah yang terlibat dengan kemalangan tersebut. Ataupun bila kita terlalu nak cepat-cepat, mungkin kita lah yang akan terlibat. Dan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afani mimma ya Allah, syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita daripada benda yang menimpa orang lain. Bukan kita suka dengan bala orang, musibah orang, tetapi kita kaitkan semua. Apabila kita faham that konsep, maknanya semua benda dalam dunia ni, apa-apa saja kita boleh relate. Kita boleh relate terus dengan akidah. So itulah yang mungkin boleh saya kongsikan. Tidaklah begitu praktikal, tapi
banyakkan perbincangan itu dalam keluarga. Okay. So kalau kita tak dapat jawapan, jom kita cari sama-sama. Nanti kita tanya ustaz, nanti kita tanya orang lebih tahu supaya kita dapat lebih faham. Sebab engagement kita tentang membicarakan soal ketuhanan ni kadang-kadang jarang kita buat. Kalau kita tengok sejarah-sejarah, ya, nabi-nabi dia akan bercakap dengan anak-anak dia mengenai ketuhanan. Dia akan ajar konsep-konsep itu. Nabi Allah, bacalah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail. Ya, maksudnya tengok apa dialog mereka. Dialog Luqman Nul Hakim dengan anaknya. Maka daripada situ kita boleh membina dialog keluarga kita sendiri dengan suasana kekeluargaan kita sendiri untuk kita terapkan ke pengukuhan akidah tu dalam kehidupan kita lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi Terima kasih Ustaz okay, atas jawapan dan pandangan yang diberikan. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain insya-Allah soalan ke? Nampaknya tak ada Ustaz. Jadi kita jemput Ustaz untuk membacakan doa penutup dan sahabat-sahabat lain yang boleh buka kamera, insya-Allah kita nak ambil gambar sambil. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rashidin. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adfa 'anna al-bala'a wal waba'a wa su'il qada' wa shamatat al-a'da'. Allahumma jammilna bil 'afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال في جميع الأحوال إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa nama tu, Datuk Red, berkenaan soalan semalam, apa yang ditanyakan oleh sahabat kita Fadil Faizi tu, mungkin tak tahu lah Fadil ada tak hari ni, tapi tak apa kalau dia mungkin menonton siaran ni recording nanti mungkin dapat boleh dikongsikan lah. Apa nama tu, pasal jiran yang kita tak tegur siapa tu kan, apa la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Okay, dalam hadis tu sendiri sebenarnya Nabi dah bagi dia punya apa nama solution dalam hadis tu. Tidak seharusnya seorang Muslim meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Okey, apakah aspek meninggalkan? Okay. Tak bertegur, tak ni, kadang-kadang kita kata tak bertegur dalam suasana yang macam mana? Okay. Kalau kita cakap, kalau kita sembang dengan dia, sembang tu akhirnya akan jadi bergaduh. Okay. So kita nak buat apa? Kita bukan tinggalkan dalam erti kata tinggal habis, tetapi tinggal dalam keadaan masih cakna hal dia. Dan ujung hadis tu Nabi kata yang terbaik antara kedua-duanya iaitu sesiapa yang memulakan dengan memberi salam. Okay. So kalau dengan jiran, kalau tak nak sembang tak apa, bagi salam je. Assalamualaikum. Dah. Gaduh hari tu gaduh dalam grup WhatsApp. Gaduh pasal politik. Oh, gaduh. Yang orang lain yang sakau kita yang gaduh kan. Kan penat tu. Aduh, pening saya. Gaduh yang sakau orang lain. Yang kita tak tersakau pun. Kan? Besok kita juga yang kena, kan? So kita ni gaduh. Okay, siapa yang terbaik? Orang yang start bagi salam. Before the third day ends. Senang aja. You tak payah cakap apa, you bagi salam. Assalamualaikum. Dah. Bagi salam. Dah habis. Lepas tu nak bercakap, tak payah cakap. Sebab kalau kita tahu kalau bercakap akan timbulkan perkelahian, kan? Tak payah cakap isu yang sama, isu yang akan menimbulkan. So tinggal tu, maksud Nabi kata tinggal tu tak peduli langsung. Tak peduli langsung. Mana kita tak cakna langsung. Dalam hari ni kita mungkin dalam grup WhatsApp kita bagi salam cukup dah pagi-pagi. Assalamualaikum. Kepada orang yang baca tu, yang orang yang berkelahi dengan kita semalam. So benda ni sebenarnya sangat praktikal. Nabi suruh buat ni sangat praktikal. So saya rasa begitulah. Kita
ikut saja panduan Rasulullah SAW ni, insyaAllah kita selamatlah hidup. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz atas jawapan tu. Okey, insyaAllah kita akan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita semalam. Jadi saya rasa setakat ini saja kuliah pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan, hari Sabtu dan Ahad seperti biasa. Dan marilah sama-sama kita menutup kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Tok Red.